Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Hani. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Sirah bagi tahun 4. Sebelum kita memulakan pembelajaran, mari kita bacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Okey, para pelajar tahun 4, kita masih lagi dalam tajuk pelajaran 2 iaitu Pembangunan Negara Islam. Ini warna apa ya? Purple. Sekejap ya. Saya tukar warna biru. Okey. Dalam pembangunan negara Islam, kita boleh lihat dari sudut 6 aspek. Pembangunan negara Islam ni kita boleh lihat dari 6 aspek pembangunan. Yang pertama, pembinaan masjid. Pembinaan masjid saya dah bagi penerangan sebelum ni. Jadi dah settle, selesai. Unit yang kedua, aspek kedua iaitu pentadbiran. Dalam video PDPR minggu lepas saya dah terangkan pun dah selesai. Jadi dalam video kali ini kita akan teruskan bagi unit ketiga, iaitu aspek ketiga pembangunan negara Islam, pendidikan. Aspek yang lain kita akan sambung dalam video akan datang. Dalam video ni kita fokus dekat aspek pendidikan sahaja. Okey, kita teruskan. Besar sangat ni muka saya, sekejap kecilkan. Okey. Baiklah, dalam pembangunan negara Islam dari aspek pendidikan kita boleh lihat pusat pendidikan bermula dari rumah Rasulullah. Bermula dari rumah Rasulullah, kemudian berkembang pusat pendidikannya ke Darul Arqam. Ini sebutan dia Darul, sama dengan lam. Darul Arqam. Pusat penyebaran agama Islam yang pertama ni. Tempat pusat dakwah yang pertama. Nanti saya terangkan lebih lanjut. Selepas Darul Arqam, pusat pendidikan makin membesar jadi masjid. Pusat pendidikan di masjid pula. Kemudian di As-Suffah. Yang ini kita nak sebut dia As-Suffah. Dan yang terakhir Kutub. Okey, kita teruskan penerangan kita. Ingatkan ya, rumah Rasulullah, kemudian Darul Arqam, kemudian masjid, As-Suffah dan Kutub. Itu pusat pendidikan. Okey, pusat pendidikan yang pertama iaitu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah institusi pendidikan yang pertama. Tempat pendidikan agama Islam yang pertama bermula dari rumah Rasulullah. Jadi apa-apa kita akan mula dari rumah. Kita nak mengajar, biar kita mengajar dari rumah. Biar ahli keluarga kita yang paling dekat dengan kita, yang tidur serumah dengan kita, dia tahu dulu. Jadi itulah cara Rasulullah menyebarkan dan memberi didikan kepada umat Nabi Muhammad ni. Jadi bermula dengan keluarga Nabi Muhammad dahulu, kemudian baru para sahabat dan yang lain. Manusia lain, umat yang lain. Mula dari yang rapat, iaitu ahli keluarga. Okey, jadi Rasulullah bermula dari rumah. Rasulullah mengajarkan pendidikan agama Islam yang Rasulullah tekankan pada permulaannya ialah akidah.
sudut akidah. Rasulullah tekankan akidah bahawa Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Jadi Rasulullah menerapkan bagi pendidikan agama dari sudut akidah dahulu yang penting kepada ahli keluarga baginda di rumah Rasulullah. Antaranya ialah isteri baginda iaitu Sayyidatina Khadijah, sepupu baginda iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Zaid bin Harithah. Itu dia 3 ahli keluarga baginda yang duduk di rumah baginda. Gitu. Seterusnya berpindah pula di Darul Arqam. Apabila pengikut agama Islam, penganut agama Islam semakin ramai, semakin bertambah, jadi ruangan di rumah Rasulullah itu tak cukup. Jadi dipindah pusat pendidikan itu ditambahkan di satu tempat iaitu yang dipanggil dengan Darul Arqam. Darul Arqam ini rumah sahabat Rasulullah. Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Itulah dia. Ni tuan rumahnya. Ni rumah Al-Arqam sebenarnya. Jadi rumah Al-Arqam ini dijadikan tempat pendidikan agama Islam, juga tempat penyebaran dakwah agama Islam. Dalam masa yang sama dia baginda mendidik dan menyebarkan dakwah juga. Macam tu. Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, juga dikenali sebagai Darul Arqam. Jadi tengok ni, pusat penyebaran agama Islam semasa dakwah rahsia. Dakwah rahsia dijalankan selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun dakwah disampaikan secara rahsia ataupun sembunyi-sembunyi. Jadi dakwah secara rahsia ini dijalankan di Darul Arqam. Ingat kan? Darul Arqam ni rumah Al-Arqam, dan ia juga pusat penyebaran agama Islam selama 3 tahun, iaitu semasa baginda menggunakan berdakwah secara rahsia. Ia juga tempat untuk mendidik para sahabat dan pengikut penganut agama Islam yang baru memeluk agama Islam pada waktu itu. Okey, seterusnya naik ke tepi. Tempat yang ketiga iaitu masjid. Okey, selepas berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW membina 2 buah masjid. Dalam peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah, ataupun nama lama Madinah Yasrib. Itu Yasin, Yasa, Roba, Yasrib. Nama lama bagi Madinah. Jadi dalam peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah telah membina 2 buah masjid. Dalam perjalanan tu Rasulullah membina masjid yang pertama, iaitu Masjid Quba. Ni yang saya dah terangkan dalam pembinaan masjid sebelum ni, pembangunan negara Islam dari aspek pembinaan masjid. Masjid Quba, masjid yang pertama. Kemudian bila dah sampai di Madinah, Rasulullah membina masjid yang kedua, iaitu Masjidin Nabawi. Masjidin Nabawi di Madinah. Baginda bina Masjidin Nabawi di atas tanah milik 2 orang anak yatim. Baginda membeli tanah tersebut daripada 2 orang anak yatim. Baginda beli dari 2 anak yatim tu, jadi tanah tu jadi tanah Rasulullah lah. Jadi Rasulullah bina masjid di atas tanah tersebut. Macam tu. Jadi bila dah dibina masjid 2 ni, jadi pendidikan selain masjid ini sebagai pusat ibadah, tempat solat, masjid ini juga dijadikan sebagai tempat pusat pendidikan, nak menyebarkan ilmu agama, segala ilmu disampaikan di masjid. Jadi masjid pun pusat pendidikan. Okey. Seterusnya, dan yang terakhir ni, muka surat yang terakhir, jangan risau. Ni ke tepi.
Okey. Oh, ni saya lupa nak betulkan ejaan. Tadi betulkan dah ejaan. Ini saya guna ejaan dari buku teks. Ejaan buku teks ni salah Saya dah search dah tadi. Saya cari ejaan yang betulnya. Ejaan betulnya ini as-suffah. As-suffah. Dalam buku teks tulis as-suffafah. Jadi tadi saya Google nak cari tentang ni, sebab saya baca dalam buku teks kata as-suffah ni ada dekat Masjidin Nabawi. Jadi saya pun cari Masjidin Nabawi, as-suffah di Masjidin Nabawi. Sekali yang keluarnya as-suffah, saya type as-suffafah. Jadi salah lah kat situ. Malu saya dengan Google. Salah. Tak apalah, Google je, mesin. Tak adalah malu sangat kan. Okey, kita teruskan. Ni ejaannya salah ya. Ikut ejaannya ini. Alif, Sod, Fa, Ta marbutah. As-suffah. Suffah. Ni bukan sifat. Dia suffah. Okey, as-suffah ini apa? As-suffah ialah ruang ataupun bangunan. Bangunan yang bersambung. Bersambung dengan masjid. Kalau cari dalam kamus bahasa Arab, as-suffah ini apa? As-suffah ini bermaksud sambung. Kalau dalam bahasa Inggeris dia adjective, adjection, gitu. Kata sambung. Yang disambungkan. Itulah maksud as-suffah. Jadi as-suffah ini adalah ruang ataupun bangunan yang bersambung dengan masjid. Itulah dia. Jadi as-suffah ini mempunyai sistem pengajaran yang teratur dan sistematik seperti di sekolah. Jadi di Masjidin Nabawi, salah satu masjid yang mempunyai ruang pendidikan, ruang khusus untuk pendidikan ialah Masjidin Nabawi. Masjidin Nabawi mempunyai ruang as-suffah khas untuk kegunaan majlis ilmu. Itulah dia. Jadi dekat Malaysia pun ada juga. Macam bukan hari tu, tahun bila 2019 kan. Ada buat rombongan sekolah. Ada yang ikut, ada yang tak dapat ikut. Buat rombongan pergi ke Shah Alam. Kita ada pergi singgah dekat Masjid Shah Alam. Masjid Shah Alam tu besar. Ada ruang untuk bayar zakat, pejabat zakat. Kecil je. Besar tu. Lepas tu ada ruang macam dewan belajar. Banyak dewan belajar situ. Jadi ruang belajar. Ruang untuk pembelajaran. Ruang untuk majlis ilmu. Dia memang khas kat situ. Ada satu bilik tu khas. Dekat situ ada papan putih, ada marker, ada projektor, ada apa lagi Ada mikrofon, ada speaker kat situ. Saya nampak masa tu saya pergi Masjid Shah Alam tu. Jadi ruang yang itu juga dikenali sebagai as-suffah. Jadi nak cakap dekat Masjid Shah Alam pun ada juga ruang macam ni kat Malaysia pun. Gitu. Kalau dekat Tanah Arab, Masjidin Nabawi ada salah satu masjidnya. Dekat Masjid Shah Alam pun ada juga ruang. Walaupun saya tak sempat baca lah, saya membut dekat Masjid Shah Alam tu ada ke dia tulis as-suffah. Tapi ruang khas untuk majlis ilmu itu dikenali sebagai as-suffah. Okey, kita teruskan. Yang terakhir, kutub. Ni. Kutub ini apa? Kutub ini ditubuhkan oleh orang Arab sebagai pendidikan awal bagi kanak-kanak. Dia macam silibus pembelajaran. Macam asas sangat-sangat untuk belajar. Dia asas untuk belajar macam pandai menulis, pandai membaca, kenal huruf. Itulah dia yang dimaksudkan dengan pendidikan awal bagi kanak-kanak. Kan kita pergi dekat tabika kan, ke taska mana-mana kan ada belajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Itu pendidikan awal bagi kanak-kanak untuk mengenal huruf. Selain daripada tu, kenal huruf apa lagi yang kita selalu guna? ABC kan. A, B, C, D, E, F, G. Itulah yang dimaksudkan dengan pendidikan awal bagi kanak-kanak. Biar dia kenal huruf. Lepas tu dia boleh tulis huruf tersebut. Lepas tu dia boleh membaca.
Nak tulis perkataan apa, boleh tulis nama sendiri, boleh membaca nama sendiri, boleh baca surat khabar, macam tu. Nak bagi sampai dia boleh menulis dengan cantik, dengan kemas, dan boleh membaca dengan lancar, teratur, macam tu. Okey. Jadi ada peristiwa di mana Rasulullah SAW pernah memerintahkan tawanan perang Badar. Dalam perang Badar ada tawanan. Tentera Islam menawan 70 orang tentera kafir Quraisy dalam perang Badar. Dan Rasulullah meletakkan syarat kepada tawanan dalam perang Badar tersebut. Siapa yang tentera kafir Quraisy yang kena tawan tu lah, Rasulullah tetapkan syarat, kalau nak bebas kena ajar 10 orang kanak-kanak Islam, sampai kanak-kanak Islam ni boleh menulis dan membaca. 10 kalau seorang tawanan ni berjaya mengajar 10 orang kanak-kanak sampai boleh membaca dan menulis, boleh dibebaskan. Tapi kalau dia ajar 10 orang kan, tiba-tiba ada terselit seorang tu tak pandai-pandai lagi, tak boleh bebas lah. Maknanya gitu. Dia ada seorang tu je lagi yang tak pandai. Yang lain semua dah pandai 9 orang. Seorang tu je lagi yang tulis dia macam tulis huruf jim tak ada titik. Macam tu. Jadi tak dapatlah bebas macam tu. Rasulullah SAW pernah memerintahkan tawanan perang Badar mengajar 10 orang kanak-kanak Islam sehingga mereka boleh menulis dan membaca. Sebagai syarat untuk dibebaskan. Boleh tulis dan boleh baca. Kan kalau bagi kertas tak boleh baca. Macam mana? Tak bolehlah juga macam tu. Okey, itu sahaja pembelajaran kita untuk kali ini dalam video ini mengenai pembangunan negara Islam dari aspek pendidikan. Kita ada lagi 3 unit, iaitu unit ekonomi, teknologi dan hubungan diplomatik. InsyaAllah dalam video akan datang saya akan terangkan bagi aspek ekonomi pula. Okey? Lihat, jangan tak lihat sampai habis tamat semua. Okey? Fahamkan. Ada apa-apa masalah tak faham, boleh direct WhatsApp saya terus. Nanti saya terangkan kat kamu sehabis boleh saya sampai kamu faham. Okey? Sekian. Assalamualaikum.